Beliau ketika di Aden itu sangat sedikit sekali waktu beliau untuk tidur. Ada tiang kayak gini itu di masjid katanya. Ada tiang kayak gini. Kalau beliau ngantuk, beliau ambil surban, beliau ikatkan, belajar sambil berdiri di tiang. Jadi tidur di situ sudah. Tidurnya karena ketiduran, bukan karena kebablasan. Beda ya. Tidurnya beliau itu karena ketiduran. Saking nggak bisa tak tidung, mele tak tidung beliau itu. Bagaimana Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri di beberapa manaqib beliau. Beliau mencontoh daripada abahnya, yakni Syekhul Islam Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini di dalam masalah kesabaran luar biasa. Ya. Sampai dikatakan ketika beliau berangkat dari Tarim, dari Yaman ke Makkah untuk belajar kepada Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, abah daripada Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ketika beliau masuk ke pesantren, beliau diceritakan membawa bekal kasur, membawa beberapa perlengkapan untuk di pondok. Dan saking sibuknya, saking mementingkan akan ilmu, saking mementingkan akan belajarnya beliau, sampai-sampai ikatan kasur yang beliau bawa sampai beliau pulang tidak dibuka selama 4 tahun. Ya, ikatan ini kasur ini diikat, masih dibungkus. Selama 4 tahun tidak sempat buka beliau. Karena apa? Terlalu sibuk untuk membaca kitab, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Memperluas akan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beberapa kali beliau mendapatkan surat, dikirimin surat, ya. Surat itu tidak dibuka oleh beliau karena apa? Karena takut beliau terganggu waktu masa-masa belajarnya. Kalau mau melihat sejarah beliau, Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, tidak jauh kayak abahnya. Sebagaimana beliau mencari ilmu di Aden, ya. Setelah dari Aden, beliau beberapa tahun tinggal di situ, kemudian beliau berangkat ke Makkah. Belajar di tempat di mana abahnya belajar, Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Di situ sama juga Habib Salim. Bahkan dalam riwayat dua-duanya, Habib Salim dan abahnya itu, ketika abahnya masa-masa belajar, Habib Salim masa-masa belajar, beliau-beliau ini dalam satu hari mentelaah 12 kitab. 12 kitab. Mon santre setia. Seminggu sorong apalagi 5 bed ki akar cakar majan. 12 kitab itu sampai beliau mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala, dibuka hatinya, dibuka keberkahan ilmunya, sampai pada akhir Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri itu ketika beliau akhir-akhir belajar itu setiap kitab yang beliau baca langsung hafal. Enggak saya fotokopi. Bahkan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau ketika di Aden itu sangat sedikit sekali waktu beliau untuk tidur. Ada tiang kayak gini itu di masjid katanya. Ada tiang kayak gini. Kalau beliau ngantuk, beliau ambil surban, beliau ikatkan, belajar sambil berdiri di tiang. Jadi tidur di situ sudah. Tidurnya karena ketiduran, bukan karena kebablasan. Beda ya. Tidurnya beliau itu karena ketiduran. Saking nggak bisa tak tidung, mele tak tidung beliau itu. Beliau ditinggal ayahnya itu umur 3 tahun. Habib Salim itu ditinggal abahnya umur 3 tahun. Masya Allah, mungkin Kiai Badri juga tahu di masa-masa sepuh beliau.
rahimahullah rahmatal abrar. Beliau bahkan kita yang muda kalah kalau bulan Ramadan. Semalam itu di sana ya. Ini berkah kesabaran beliau semuanya. Ini berbicara tentang kesabaran yang ulama-ulama kita sampaikan. Dan saya menceritakan sesuai dengan apa yang guru kami ceritakan dan apa yang saya lihat ketika semasa beliau masih hidup. Kalau bulan Ramadan itu beliau tarawih pertama di Masjid Babtainah. Masjid Babtainah ini di dalam Rubat, di dalam pondok kami. Setelah dari situ beliau biasanya berpindah karena tidak bareng. Tarawihnya itu tidak bareng, ada jam setengah 9, jam setengah 10, jam 11, setengah 1, terakhir jam 2 di Masjid Jami biasanya, Masjid Jami Tarif. Dan 5 masjid ini pasti Habib Salim sholat setiap malam. 5 masjid. Ini di masa sepuhnya beliau sudah 80 lebih. Ya, Masjid Babtainah, kemudian Masjid Segaf, kemudian Masjid Ba'alwi, kemudian Masjid Al-Muhdar, terakhir Masjid Jami. Tiap malam. Kalau saya sama sampean, bola aja nang musala desa, abid je ustaz aja. Apa macam keakeun. Itu berkah kesabaran yang beliau lakukan semenjak masa mudanya sampai masa tuanya. Beliau merasakan manis daripada kesabaran itu. Kalau gelar sandang Sultanul Ulama itu diberikan oleh ayahnya. Siapa yang memberikan gelar itu? Ayahnya. Dan beliau membuktikan. Sampai beri gelar Sultanul Ulama, wah, Allah berkeluh. Dan beliau buktikan itu sampai menjadi seorang sultan daripada rajanya ulama. Jadi rujukan ulama-ulama dunia ketika membahas sebuah masalah, meminta sebuah fatwa. Rahimahullah rahmatal abrar. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada beliau. Bagaimana sabarnya beliau ketika di Aden, keluar dari masjid setelah menjadi imam, disiapkan seorang pemabuk oleh kaum komunis yang ada pada zaman itu. Seorang pemabuk yang mengendarai mobil menunggu Habib Salim keluar dari masjid dan menabrak beliau sampai beberapa bagian dari tubuh beliau menjadi patah. Sabar tapi tetap berjuang, tidak berhenti.